A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum pada cikgu yang hadir pada pagi ni dan juga yang hadir secara online dalam kelas online kita, dalam Zoom kita. Jazakumullah khairan. InsyaAllah ini kita sambung hadis yang bertajuk berlindung daripada 4 perkara, bahagian yang ketiga. Kita tengok pada bahagian doa wa min nafsin la tashba'. Jadi dia sambung daripada yang pertama. Qalbi la yakhsha' ni, nafsin la tashba' ni lah lebih kurang benda yang sama, iaitu hati dan nafsu dalam satu kerangka yang samalah. Jadi ini kita tengok bahagian yang ketiga daripada tajuk ini. Doa dia berbunyi, sebelum kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ini doa yang Nabi anjurkan untuk kita selalu juga berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kita dah bincang pada bahagian pertama. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Jadi hati yang tidak khusyuk yang sebelum ni kita dah bincang, iaitu hati yang tenang, yang khusyuk, salim. Hari ini kita akan masuk hati yang tidak khusyuk ni, dia dekat dengan kerana nafsu yang tidak puas. Sebab itu hati itu tak khusyuk. Jadi wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tidak tashba', pernah kenyang. Tashba' dia daripada kenyang. Syabi'ah ni, syaba'a, tashba'u, yashba'u ni kenyang maksudnya. Ataupun puas. Daripada perkataan tu. Kemudian wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengar. Ini nanti insya-Allah yang keempat. Baik, pada bahagian pertama kita dah bincang hati yang salim. Hati ada 3 jenis lah. Jenis-jenis hati. Hati yang salim. Kemudian hati yang berpenyakit, marid. Dan hati yang qasi atau keras ataupun maut, yang mati. Ataupun hati yang terkunci. Jadi ini saya 3 makna yang lebih kurang sama lah. Jadi kita dah bincang hati yang pertama, hati yang salim, iaitu yang maksudnya adalah yang tidak syak kepada kebenaran Quran ni, yang bebas daripada syirik, yang ikhlas dalam amalan dia. Jadi itulah hati yang benar, yang selamat. Dan bagaimana ciri-ciri dia seperti yang Allah sebutkan dalam surah 8 ayat 24. Ayat 8 ayat 24. Sebelum tu kita tengok dulu ayat ni. Ayat 2, ayat 2. 8 ayat 2. Tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila diperingatkan tentang Allah, disebut Allah, tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan dia, tentang janji dan juga ancaman dia, apa berlaku? Wajilat qulubuhum, hati dia gemetar. Ini ciri-ciri orang yang qalbun salim. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibaca ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, imannya bertambah. Jadi ciri-ciri hati itu salim, baik, maknanya bila baca Quran dia tak statik, dia akan tambah. Bila lakukan amalan dia akan rasa seronok nak buat lagi. Tanda iman dia bertambah. Dia buat amalan kebaikan tu, sedekah, dia rasa seronok nak tambah lagi. Dia rasa tak cukup dengan apa yang dia dah buat. Dia rasa tak cukup dengan sedekah dia. Dia rasa tak cukup dengan mujahadah-mujahadah yang dia buat lah. Itu zadatum iman. Sebab tu iman ni maknanya amalan. Cikgu? Iman ni maksud dia amalan.
tafsiran iman ni adalah amalan. Sebab iman dia dalaman. Jadi Allah kata zadat iman ni di sini sifat yang macam mana bukti dia nampak zahir dia, iaitu amalan dia bertambah. Itu maksud iman tu. Bukti iman adalah amalan dia bertambah. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semua hasil. Jadi di sini tak sebut hasil daripada iman dia, amalan dia tu. Berjaya tak berjaya dia buat amalan tu. Tapi kesemuanya dia tawakal ala Allah, dia berserah kepada Allah keberhasilan tersebut. Kerana apa? Dia mengharapkan hanya pahala daripada Allah. Kemudian allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini hal-hal yang wajib mereka juga buat. Solat ni amalan wajib. Razaqnahum yunfikun. Ini adalah zakat, ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi yang wajib pun tidak ditinggalkan. Dia buat semua. Apatah lagi yang tambahan-tambahan dia lah, nafilah yang mereka buat. Jadi Allah kata orang beginilah ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah yang beriman yang sebenar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka akan dapat darjat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, dan keampunan dan rezeki yang mulia. Ini ciri-ciri iman yang salim, iaitu direkat dengan ayat Allah, disuka dengan Quran. Dia sentiasa bergulungan dengan peringatan-peringatan Allah, dan semua perkara yang dia buat berkaitan dengan soal iman. Dalam ayat surah 14, tambah lagi surah 14 ayat 24, kan, ayat ke-14, 13 ayat 28. 13 ayat 28. Jadi ini ciri juga orang yang qalbun salim, yang hati dia selamat, iaitu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Beriman dan tenang hati dia dengan peringatan Allah. Dia tenang dengan peringatan Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah peringatan Allah itu dengan zikir. Iaitu sebenarnya Quran lah. Pertama dengan dekat, suka dengan Quran ni. Dengan Quran ni menenangkan jiwa dia. Dengan peringatan Allah, pujukan-pujukan Allah dalam Quran. Semuanya menenangkan jiwa dia. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Dan apa yang dia buat bila dapat peringatan ni? Dia buat amal soleh. Dia bukan dengar je. Tengok ayat 29. Allazina amanu wa amilus solihat. Iaitu orang yang beriman, tanda betul-betul dia betul-betul faham peringatan Allah. Apa dia? Dia beriman dan wa amilus solihat. Dia buat amal soleh. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Untunglah orang macam ni. Bahagialah mereka untuk mereka. Kebahagiaanlah untuk mereka. Wa husnu ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali yang akan mereka beroleh nanti di akhirat. Jadi ni ciri-ciri. Jadi dia dua juga. Di iman dia mesti tasdik dengan hati dia dan bukti dengan tindakan dia. Jadi ini ciri-ciri orang yang disebut qalbun salim dah secara ringkasnya. Ini boleh tambah lagi surah tadi 13 ayat 28. Okay, sekarang kita masuk bahagian 3. Hati yang tidak puas. Ini sambung daripada hati yang seterusnya, iaitu hati yang berpenyakit, bahagian kedua. Baik. Berdasarkan dalam surah yang ada sebut dikumpulkan 3 jenis hati, ada surah 22. Surah 22 ayat 53. Ayat 53. Ini hati. Allah menyusun dalam 2 ayat ni, 53 dan 54. 3 ciri hati. Yang 2-nya adalah sama sebenarnya. Cuma daripada jenis yang berbeza. Tapi hakikatnya
serupa je ke mana tempat dia, kerosakan dia. Dan satu lagi lah yang lain, iaitu hati yang orang beriman lah. Ya Allah kata dalam ayat ni, liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Jadi dia adalah dia punya punca. Punca kepada hati ini boleh berubah sama ada sakit, mati ataupun beriman adalah semuanya atas ujian daripada Allah. Jadi Allah turunkan wahyu, malaikat turun wahyu, dan ada satu lagi, syaitan juga turunkan wahyu juga. Dia punya lah. Jadi dua-dua tu sebagai ujian. Kalau tidak Allah boleh je bagi kita ni semua beriman tanpa ada syaitan. Tapi Allah sengaja cipta syaitan, dan syaitan juga akan melemparkan dia punya bisikan-bisikan dia untuk membantah kebenaran tadi. Jadi tujuannya lah kata untuk menjadikan apa yang syaitan lemparkan itu sebagai ujian, fitnah. Untuk siapa? Orang yang ada penyakit dalam hati dia. Ini hati yang pertama yang rosak. Jadi ini orang yang mudah terkena fitnah, ada penyakit. Dan yang kedua, wal qasiyati qulubihim. Ini juga orang yang iaitu hati dah keras, hati mati. Ini lebih parah lagi. Dan wa inna zalimi lafi shiqaqin ba'id. Dan kedua-duanya kenapa? Kerana mereka ini cenderung kepada perkara yang zalim. Sebenarnya itu punca dia, mereka berjaya difitnah oleh syaitan. Dia cenderung kepada perkara yang zalim, iaitu yang tidak sesuai dengan tempat dia. Itu zalim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang zalim ni, kedua-duanya ni orang yang zalim, berada dalam perpecahan yang jauh. Orang-orang yang hati yang sakit ni mesti dia ada buat benda zalim. Dan orang-orang yang hati dia mati ni mesti juga dia ada buat benda yang zalim. Sama ada zalim kepada Allah tu paling besar, syirik, ataupun zalim kepada diri dia sendiri, dan zalim kepada makhluk yang lain. Baik. Dan manakala orang-orang yang beriman, waliya'lamal ladzina utul ilma, dan orang beriman ini cara tarbiyah. Jadi orang beriman akan nampak ini adalah satu bentuk tarbiyah daripada Allah, menambahkan keyakinan dia kepada kebenaran sebenarnya. Annahul haq. Ini maksudnya ayat 54 ni. Dan supaya ia mengajarkan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi dia dah dapat ilmu, Allah tambah ilmu lagi. Jadi dengan kejahatan syaitan yang datang ni untuk hasut dia, dengan keyakinan dia tak buat zalim, dia teguh di atas kebenaran, itu menambah iman dia. Itu untung dia. Sebab itulah ada hikmahnya. Kenapa? Kerana orang tanya kenapa Allah cipta syaitan. Inilah tujuan dia. Pertama, untuk memisahkan antara hak dan batil. Dan dengan datang je, dengan adanya syaitan, baru kita boleh tahu mana betul, mana salah. Baru boleh kita kenal mana kegelapan. Baru kita boleh juga menambahkan nilai ilmu kita, nilai iman. Sebab kalau tak ada keburukan, syaitan tak ada, macam ni iman nak bertambah kurang. Tak ada ujian lah kat situ. Jadi dengan ada yang ni barulah orang beriman akan apa? Bertambah iman, bertambah ilmu dia. Jadi annahul haq, maka dia bahawasanya ia adalah kebenaran min rabbik. Fayu'minu bih, lalu mereka beriman dengannya. Sama macam ayat 18 ayat 2 tadi, bertambah iman. Fatukhbita lahu qulubuhum, lalu hati dia bertambah tukhbit, iaitu tunduk. Baik, wa innallaha lahadi alladzina amanu ila siratim mustaqim. Jadi Allah akan, sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk kepada orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Baik. Ini hati, dua jenis hati. Saya tak share. Ini dua jenis hati ayat ni, surah 53 dengan 54. Tiga jenis hati, hati yang sakit, qulubihim marad, qasiyati qulubuhum, dan juga hati yang beriman, mukmin, yang salim dah. Okey, tengok balik ayat sini. Antara lagi hati yang penyakit ni, kita tengok ciri dia dalam surah 5 ayat 52. Jadi begitulah
Sifat dia bila hati dia dah sakit, dia akan mudah cenderung kepada perkara yang rosak lagi. Dalam ayat ni Allah kata fatara allazina fi qulubihim marad, dan engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit hati dia, yusari'una fihi, mereka akan segera menuju berlari kepada mereka, iaitu golongan yang hati yang mati. Dia kedua-dua ni, sebab tu Allah gabungkan dua-dua zalim. Cumanya hati yang penyakit ni dia masih ada chance lagi untuk dipulihkan, diubati. Cumanya dia kena tahu penyakit dia. Jadi yusari'una fihi, mereka akan segera kepada mereka, iaitu Nasrani, Yahudi dan Nasrani ni, orang-orang yang telah kafir ni. Yaqulun nakhsha an tusibana dairah. Apa yang mereka kata? Apa alasan dia? Kadang-kadang mereka bimbang, kami takut kami akan ditimpa musibah kalau kami tak dekat dengan mereka ni. Fa'asallahu an ya'tiyal fathi aw amri min indih fayusbihu ala ma asarru fihim anfusihim nadimin. Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau keputusan dari sisinya. Maka kerana itu mereka menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan. Jadi di sini mereka cenderung kepada orang-orang kafir kerana mereka ni nilai dia tengok kelebihan duniawi, dia bukan tengok, dia tak yakin dengan Allah punya janji. Mereka syak. Sebab tu dia maksudnya, kenapa mereka ni lebih yakin pergi kepada orang-orang kafir ni? Sebab mereka syak dengan wahyu. Mereka syak dengan perkara gaib. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, mereka tahu nampak yang zahir. Jadi zahirnya Yahudi Nasrani ni nampak orang hebat. Nampak dia kaya, dia senang je dengan dunia, dia bebas buat apa saja kat dunia. Jadi mereka nampak itu, dan mereka ada kekuatan pula, jadi dia bimbang. Jadi kerana syaknya dia dengan janji-janji Allah yang gaib, itulah menyebabkan hati dia rosak. Sebab itu Allah kata dalam ayat ni, Allah akan beri kemenangan nanti satu masa kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka nanti akan menyesal dengan apa yang mereka buat ni. Kemudian dalam surah 33 ayat 12, Al-Ahzab ayat 12. Ini juga ciri-ciri orang-orang ada penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika orang-orang yang munafikun. Jadi salah satu penyakit hati itu adalah nifak. Sifat nifak. Nifak ni muzabzabina baina zalik. Dia tidak ada pegangan. Dia bertukar-tukar di antara satu dengan yang lain. Di antara satu dengan yang lain. Pendirian dia tak tetap. Itu nama munafik. Itu antara penyakit. Sebab tu kita kena tengok, kita tetap tak dengan pendirian kita. Apa yang kita dah buat. Kita dah pilih ni dah. Saya nak dengan Quran macam mana. Sekarang ni tetap tak kita dengan apa ni. Ke ada kita masih lagi sekejap tak. Maka kita nama dia ada penyakit nifak. Jadi, dan ketika orang-orang yang ada penyakit nifak ni, munafik ni, dan orang-orang yang ada penyakit hati. Penyakit di dalam hati ni, berkata, ma wa'adana Allah. Tidaklah Allah menjanjikan, Allah dan Rasul yang menjanjikan kepada kita ni, illa ghurura, melainkan semuanya adalah tipu daya. Inilah dia punya falsafah dia. Janji Allah ni sama macam janji kat dunia. Dunia ni ghurur. Maknanya dia janji, kemudian dia akan boleh bila-bila hilang. Dia tidak sabit janji tersebut. Sedangkan akhirat janji dia sabit. Pasti akan dapat dan kekal janji akhirat ni. Dunia tak kekal, tapi dia anggap sama. Macam tu juga. Ini ciri-ciri orang-orang yang ada penyakit. Pertamanya nifak ni lagi lebih besar lah penyakit dia. Baik. Kemudian, penyakit hati terbagi kepada dua. Ini saya bagi ringkas ni. Penyakit hati terbagi kepada dua. Pertama,
syubhat. Syubhat ni berkaitan dengan keyakinan. Berdasarkan dia kata ilmu lah, pengetahuan dia. Ilmu lah dia kata. Ni kehendak. Jadi syubhat ni dia berkaitan dengan hati kita dalam ni, dalaman, batin yang mana manusia dia pasti macam mana pun, setiap kita, apa sajalah, dia pasti ada dia punya pegangan, keyakinan. Semua manusia, macam mana pun ada keyakinan dia berdasarkan dengan pengetahuan yang ada pada dia. Pengetahuan yang ada pada dia. Sebab itulah Nabi dan para sahabat ni, Nabi ajar ta'allamul iman qabla an ta'allamal ilm. Sebab itu dah penting belajar iman. Jadi kita belajar Quran ni tujuan ni nak bina iman dulu. Iman keyakinan kita dengan akhirat. Sebab sahabat dan Nabi ni, Nabi memang ajar Quran. Nabi tadabbur dulu. Lepas tu kita kelas kita tadabbur dulu. Ada orang dia nak belajar apa? Belajar nahu kan? Dia ngaji saja. Tu silap dia. Sahabat dulu tengok apa dia, Suhaib Ar-Rumi, lagi Salman Al-Farisi, tu orang-orang yang di Madinah. Siapa lagi? Bilal, bukan orang Arab lah. Jadi banyak para sahabat ni yang dah tak boleh baca, tak boleh tulis pun. Jadi dia, Nabi bagi tahu je dia faham betul-betul apa yang Nabi sebut tu, Nabi sampaikan dan dia terus buat. Jadi kita pula beza. Kan? Kita belajar baca tapi tak faham pun. Itu beza dia. Jadi tak dilatih iman tu. Sebab tu akhirnya tak lekat pun Qurannya akan dia hilang macam tu je. Sedangkan sahabat ni lagi tua lagi dia banyak hafal. Lagi tua lagi bersambah. Sebab apa? Dia dah faham apa dengan ilmu dia tu, dasar dia tu. Sebab tu pentingnya kita sebenarnya tujuan ni tadabbur dulu. Barulah lazat nak baca dia. Barulah lazat nak buat amalan dia semua. Barulah lazat nak belajar ilmu nahwu, ilmu saraf. Ramai juga orang masuk kelas saraf kan, tapi tak kekal. Sebab dia tak nampak matlamat. Sebab tu matlamat nak dibina dengan keimanan dulu. Bina keyakinan. Jadi keyakinan tu berdasarkan sumber ilmu dia. Jadi kalau dia sumber ilmu dia, macam Allah sebut dalam surah 30 ayat 7. Kalau sumber ilmu dia, surah 30 ayat 7. 30 ayat 7, apa hasil dia nanti? 30 ayat 7. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya'lam. Daripada berkaitan ilmu lah. Jadi dia buat kerja ni. Jadi mereka berusaha lah belajar. Itu maksud dia. Mereka belajar sampai pandai. Itu maksud dia. Ya'lamuna, mereka belajar sampai pandai. Sampai ada ilmu. Tentang apa? Zahir, tentang benda yang nampak, zahir, tentang dunia dia. Minal hayatid dunya, daripada apa mana al hayatid dunya. Dia kena faham juga yang ni, al hayatid dunya. Al hayatid dunya. Al hayat ni sifat sebenarnya. Kita terjemah apa? Kehidupan dunia. Betul tak? Dunia tu masuk Arab juga. Maksudnya al-hayatid dunya ni kita kena terjemah kehidupan. Hayat ni hayat lah, kehidupan. Dunia ni dia ada ni sifat ni. Yang kat sini ada yang. Kehidupan yang dana. Dunia ni berkaitan dana. Dana ni apa? Yang rendah. Itu maksud dia. Ataupun
murah ataupun segera ataupun sedikit sementara. Sedikit sementara. Ini semua makna dunia. Baru kita nampak mereka belajar sampai pakar tentang kehidupan yang sifat dia rendah, murah, segera dapat, yang sementara, sikit. Itu masuk dana. Dana ni maknanya macam tu. Cepat dapat, senang dapat, senang, mudah, itu sifat, itu dunia. Itu makna dunia. Boleh buka kamu tengok apa makna dunia, cuba kaji makna dunia tu apa. Jadi wahum anil akhiratihum ghafilun, dan sedangkan al-akhirah. Al-akhirah ni maknanya, jadi al-hayatul akhirah lah. Al-hayat sama juga al-akhirah. Al-akhirah. Akhirah ni maknanya jauh. Kemudian kekal. Sukar, susah. Sukar sebab jauh nak sampai. Kekal sebab apa kekal? Kira kalau benda yang dah akhir dah berubah tak? Ending tak ada akhir dah. Ending tak ada berubah lah. Itulah maksud dia akhirat. Ending, benda yang akhir. Maknanya benda dah selesai. Ada keputus, muktamat. Itu maksud akhirat. Selagi mana yang ni tak muktamat. Jadi maknanya benda yang belajar ni, dia tak akan muktamat sampai bila. Dia sentiasa berubah, sentiasa tak selesai, sentiasa tak puas. Sebab tu tak pernah puas tu. Itulah jiwa yang tak pernah puas. Sebab memang dia tak pernah muktamat jiwa dia. Selagi kita di dunia, selagi tu jiwa kita tak akan muktamat. Dia akan sudah. Dia akan sempit, dia akan bertambah sempit. Jadi ni, bila beginilah keadaan dia, mereka lalai terhadap akhirat. Ghaflah ni salah satu penyakit hati. Ghaflah. Salah satu hati yang berpenyakit. Tapi kesan dia ni, bila orang yang sibuk macam ni, apa kesan? Kesan dia keyakinan dia. Keyakinan dia Allah sebut dalam surah 10 ayat 7. Senang ingat. 37, 10, 7. Kesan dia dibina keyakinan tersebut. Terbinalah keyakinan tu dalam hati tu. Jadi ini adalah penyakit hati. Ini kerosakan syubhat dulu. Sebelum nak syahwat rosak, syubhat rosak dulu. Sebelum syahwat masalah, dia berdasarkan dengan keyakinan yang ada dalam hati dulu. Cuba tengok. 10 ayat 7. Jadi apa jadi kepada dia? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Satu. Itu poin pertama. La yarjuna liqa'ana. Apa makna la yarjuna liqa'ana? Jadi dia berkata rojak, yarju tu maknanya rojak. Kan? Rojak maknanya salah satu rukun ibadah. Jadi rukun ibadah, arkanul ibadah, ada 3 lah. Pertama mesti mahabbah. Mahabbah, cinta kepada Allah. Kemudian khauf, takut. Kemudian rojak. Rojak. Jadi kat sini, bila saya belajar tadi, dia punya rukun ibadah yang satu ni dah rosak, hilang, tak ada. Jadi sepatutnya dia mahabbah kepada Allah. Tadi dia hubbud dunia, maka ni dia telah hilang. Kemudian dia khaufullah, takut kepada Allah, tapi tak, dia takut hilang dunia, rosak dah. Kemudian dia sepatutnya harap kepada Allah, pertemuan dengan Allah. Tak. Jadi la yarjuna liqa'ana ni yang terakhir. Dia dah hilang semuanya.
Kerana dia cinta dunia dan kerana dia takut kehilangan dunia, maka dia tak lagi harap kepada pertemuan dengan Allah. Hilanglah semua. Jadi Allah katakan ni, sesungguhnya orang-orang yang la yarjuna liqa'ana. Macam mana dia boleh hilang? Sebab tadi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia sibuk tentang ilmu tersebut, maka dia tak tahu apa yang sepatutnya diharapkan dalam hidup dia. Sepatutnya apa yang diharap dalam hidup dia? Yarjuna liqa' Allah. Harap pertemuan Allah. Patutnya hidup dia. Yang kemudian apa jadi? Waradu bil hayatid dunya. Dan dia radu bil hayatid dunya. Dia reda dengan kehidupan dunia. Dia puas dengan kehidupan dunia. Dia suka, seronok. Sepatutnya dia mardatillah, cari reda Allah. Ini kemudian wa tama'annu biha, dan dia tenang. Wa tama'annu biha. Tadi sepatutnya apa? Orang yang beriman ala bizikrillahi. Dia tenang dengan tu. Dia tak, dia tenang dengan hiburan, itulah dunia. Apa maksud wa tama'annu biha? Dunia ni di dua je dia punya pasangan dia. Apa pasangan dia? Innamal hayatid dunya la'ibun walah. Dia ada 5 lah. La'ibun walahun, kemudian zinah. Zinatun, tafakhur, takatsur. 5 ni dunia, sifat dia. 4, 5. Itu maksud dia. Dia tenang dengan semua benda ni. Dia tenang dengan mainan, dia tenang dengan hiburan, dia tenang dengan perhiasan, dia tenang dengan tafakhur ni, borak-borak saling bermewah-mewah, borak tentang benda-benda yang prestige. Sembang-sembang ni semua sembang-sembang lebat, hebat-hebat je. Dia suka. Kalau tak ada sembang tu dia rasa tak hidup. Hidup ni tak seronok. Kemudian takatsur. Kalau tak ada timbun-timbun, tak boleh. Kita mesti timbun-timbun hidup ni, mesti beli itu, beli itu. Inilah 5 dunia ni. Ni surah 5 ayat 20. Di surah 57 ayat 20 dalil dia. Sepatutnya tadi dia dia tenang dengan peringatan Allah. Tapi tak. Peringatan Allah tak ada masalah. Dia tak belajar Quran, tak ada masalah. Kan? Tak rasa apa pun. Tak datang kelas lampu, tak rasa apa. Tapi kalau ni tak ada, no music, no life, dia kata. Sukan kan, kalau kata entertainment haram, tak boleh. Muzik haram, bantah cukup-cukup. Mesti dia cari alasan macam-macam. Perhiasan, ini, mana boleh. Ini Allah cakap, ini fitrah kehidupan kita manusia. Alasan dia je. Tapi dia boleh bihan, dia tagap. Dia nak benarkan. Jadi ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu maksud wa tama'annu biha tu. Dia rasa tenang, ada semua ni. Dan wallazina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka ayat-ayat kami, mereka lah inilah hati dia penyakit. Jadi ghaflah ni penyakit, dia dah masuk bab syahwat. Tadi syubhat, kerana syubhat tadi ilmu dia salah, maka dia timbul penyakit ghaflah, lalai, syahwat dia tu. Syahwat dia sentiasa lalai daripada peringatan Allah. Jadi apa tempat mereka? Allah kata ulaika ma'wahun nar bima kanu yaksibun. Tengok surah 57 ayat 20 yang saya sebut ni. Jadi ni 10 ayat 7, surah 50 ayat 7. 50 ayat 27. Surah 57 ayat 20. Silap. 57 ayat 20. Saya masukkan dalil kat sini. Tengoklah balik dalam nota. Saya akan bagi nota ni. Saya tak bagi lagi sebab nota minggu lepas disambung dengan ni. Dia satu nota ni. Jadi saya bagi yang ni. Surah 57 ayat 20. Okey, tengok ni. Nampak ada berapa poin? 5. Tengok Allah kata, i'lamu annamal hayatun. Allah suruh kita i'lamu. Apa maksud dia? Tadi Allah kata ya'lamu nazahiran minal hayati dunya. Surah 30 ayat 7 kan? Mereka belajar sampai pandai benda yang zahir daripada dunia. Apa benda zahir? 5 ni lah. 5 ni bagi pandai. Tapi Allah kata ni Allah suruh belajar pula. Nampak kontradik pula. Kan? Allah kata belajarlah kamu. Allah suruh belajar ke ni? Apa tujuan dia? Ini Allah suruh kita belajar, sebab itulah kita kata tadi Allah adakan syaitan. Baru kita boleh timbang antara hak dan
batil. Jadi belajar dunia tujuannya untuk apa? Supaya kita kenal, kita tahu ini adalah mana yang patut, mana yang tak patut. Kita tahu mana hak, mana batil. Jadi Allah suruh kita belajar, itulah dia. Belajarlah sampailah kamu tahu bahawasanya dunia ni tidak lain hanyalah laibun. Pertama. Kan? Inilah dunia. Allah suruh kita akhirat, harapkan akhirat. Jadi sekarang ni kita dah berukur. Tanda kita ni, ukuran kita dunia adalah, cuba tengok kita dengan laib. Macam mana? Permainan macam mana? Maknanya kita adalah ahli dunia lah. Kemudian, kalau lepas yang pertama, cuba tengok yang kedua. Walahun. Macam mana kita dengan lahun? Masih lagi. Maknanya, masih lagi ahli dunia. Kemudian, wazinatun. Perhiasan. Sibuklah. Adakah tersalah tak? Ini adalah perkara yang harus asal dia. Ini semua harus sebab memang itulah dunia. Allah kata. Jadi jangan ia memfitnah kita, tu je. Jadi Allah masuk ayat ni, Allah suruh kita belajar supaya ini, kenallah dunia ni supaya kita tak terfitnah dengan dia. Wa tafakhurun. Tafakhur ni bainakum, iaitu saling bermegah-megah sama kamu. Wa takatsrum fil amwali wal aulad. 5 tu. Dan Allah sebut sampai kita kenal dan kita nampak analogi dia. Allah kata kamasali ghaisin a'jabal kufar. Dia samalah seperti ghaisin a'jabal kufar, hujan yang turun yang mengagumkan orang yang menanam tanaman dia. Kufar ni orang yang menanam tanaman tu. Nabatuhu, oleh dia punya hasil, dia tumbuh dia selepas hujan tadi, hijaunya. Summa yahiju, lalu dia pun layu, fatarahu musfarran, dan menjadi kuning, summa yakunu hutama, lalu dia pun akan hilang, lenyap, hancur, menjadi serbuk. Inilah hakikat dia. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat menunggulah azab yang dahsyat dan keampunan daripada Allah serta keredaannya. Kemudian Allah tutup dengan ayat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan inilah dunia, mataul ghurur. Semua ni laibun, lahun, zinatun, tafakhurun, takasur ni mataul ghurur. Kesenangan tapi ghurur. Ghurur ni dia sifat dia tipu. Sebab apa? Tipu. Semua tipu-tipu. Mainan tipu-tipu je. Bukan nak mainan rumah, bukan nak duduk rumah betul-betul pun. Macam pergi juga, banyak dah. Itulah anak patung. Tipu-tipu je. Lepas tu buang. Bukan sungguh-sungguh. Jadi mata'ul ghurur. Baik. Dan jadi ini penyakit hati yang menjadikan seorang tu kufur dengan nikmat Allah. Nifak, ni saya bagi terus lah, kufur, nifak, ulu, jafak. Jafak ni mana ya? Lawan dia gulu, lawan gulu kat jafak. Gulu maknanya apa? Berlebihan dalam sesuatu. Contohnya gulu berlebihan dalam dunia tadilah. Laib tu, semua tadi tu, 5 ni haram ke mubah? Haruslah asal dia. Ni, 5 ni mubah. Tapi ada manusia dia gulu bila telah salah dari ilmu dia, sibuk dengan dunia tadi, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, maka dia menjadi gulu pada dunia. Tak boleh. Ataupun jafak. Jafak ni lawan dia, apa dia? Remehkan dunia. Remeh langsung. Duduk je dalam macam rahib-rahib. Kan? Dia remehkan nilai dunia ni berlebihan dalam sudut itu. Jadi banyaklah gulu dengan jafak. Gulu ni juga dalam bab ibadah pun boleh juga jadi. Ni penyakit syubhat. Ibadah yang berlebihan, gulu. Dalam mendewa-dewakan Rasulullah tu gulu. Gulu juga. Tentang Rasul contohnya dia agungkan Rasul berlebihan. Tu gulu. Dan juga jafak ni lawan dia, itu apa? Dia remehkan Rasul. Apa yang Rasul cakap tu, ini semua hanya ijtihad je. Hadis Nabi tu hanyalah macam hukum-hukum yang sama macam ulama mazhab je. Kita boleh tolak, boleh ambil, boleh tolak. Dia anggap macam tu. Itu namanya jafak tu. Kemudian penyakit syak, kibr dan hasad. Kemudian syahwat. Setelah itu pergi kepada syahwat. Dari syahwat antaranya al-ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Ghaflah. Ghaflah tadilah ghafilin. Karena ilmu tadi ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum
wa fil, kerana mereka dengan dunia tadi, ilmu tu menyebabkan mereka ni jadi syak kepada akhirat, kufur dengan nikmat Allah. Maka ketika itu masuknya hati dia, syahwat dia ghaflah kepada lalai kepada semuanya peringatan-peringatan Allah. Hubbud dunia, hubbur riasah. Ni apa riasah ni maknanya cinta kepada pangkat, sukakan kedudukan. Cinta dunia satu tadi ni, dan cintakan kedudukan. Tarf ni suka bermewah, at-tarfu, suka bermewah. Dan al-ishki ni suka cinta sesuatu berlebihan. Ish ni banyak penyakit. Rindu sesuatu yang melampau. Jadi semua ni saya ambil ni daripada Syekh Soleh Al-Munajjid dalam buku dia. Ni dia buat satu bab ni, setiap bab ni dipisahkan, ditabur satu-satu. Bab pertama ittiba' al-hawa, dia kupas banyak. Ghaflah dikupas ini saja. Yang ni kitab dia, nama dia Mafsadatil Qalb, kerosakan-kerosakan di hati. Jadi semua tajuk yang dia buat ni detail, dia bagi yang ini saja, dia bagi bab ni saja, dia bagi bab ni saja. Kalau nak bincang bab ni saja pun sudah panjang dah. Jadi saya sekali kan masuk syahwat tu, kehendak. Kenapa ilmu ni lah yang membentuk kehendak seorang tu. Dengan atas ada ilmu yang dia ketahui tu. Jadi wajib untuk kita memelihara diri kita daripada ikut hawa nafsu sebagaimana Allah perintahkan. Tengok dalam surah 4 ayat 135. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Allah kata dalam ayat ni, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kamu menuruti hawa nafsu kamu, lalu kamu tidak berlaku adil. Jadi bila sebut tak adil maknanya apa? So, zalim lah. Akhirnya tak letak sesuatu pada tempat yang sepatutnya. Kerana ikut hawa nafsu maka akhirnya manusia zalim kepada diri dia. Sebab tu antaranya tadi, orang yang zalim ni apa? Hati ni akan ada penyakit. Seperti ayat tadi kita baca 22 ayat 53 tu. Kemudian ayat seterusnya kita tengok dalam surah 38 ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kata, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Semuanya kami jadikan engkau khalifah di bumi untuk uruskan, untuk makmurkan muka bumi ni. Fahkum bainan nas, maka berhukumlah di antara manusia dengan bil haq, hukuman yang benar berdasarkan ilmu. Wala tattabi'il hawa, janganlah ikut hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, kerana akan menyesatkan daripada jalan Allah. Jadi ini antara punca kesesatan, punca rosaknya hati ialah kerana banyak selalu ikut hawa nafsu tanpa menimbang dengan atas dasar ilmu. Ini beberapa dalil yang berkaitan dengan dia. Allah larang kita untuk ikut nafsu macam orang-orang kafir. Sebagaimana surah 6 ayat 150 ni, ikut keinginan mereka. Surah 6 ayat 150. Sebagaimana hadis Nabi sebut kan, Nabi ikut Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampailah mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Jadi ini larangan Allah kepada ikut golongan-golongan ataupun ikut cara hidup mereka. Wala tattabi' ahwa allazina kazzabu bi ayatina. Jangan ikut hati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka syirik kepada Tuhan mereka. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya'dilun. Jadi larang untuk kita ikut cara hidup mereka ni. Iaitu orang yang apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab ini kena jauhi, golongan yang perlu dijauhi. Ini antara punca kepada hati seorang berdosa. Wallazi, Allah kata dalam ayat lain, wala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Jadi orang-orang yang mempermainkan ni, walaupun dia kawan kita ke, kan, kita kena tinggalkan kalau ada kawan macam ni. Bahaya. Sama ada kita kuat, kita boleh dia dakwah dia, tegur dia, ataupun kita tinggal dia. Itu satu wajib untuk kita tinggalkan kawan macam tu. Ini satu kewajipan untuk kita tinggal. Sebab tu Nabi kata seseorang itu menurut cara hidup kawan dia. Jadi agama dia ikut acuan kawan dia tu. Sebab itu bahaya. Jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk, kamu seolah serupa dengan mereka. Ini golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak beriman dengan akhirat dan mensyirikkan Allah. Lagilah kena jauhi. Kemudian kewajipan untuk kita ni melakukan sesuatu bukan kerana nafsu semata-mata, tapi atas dasar ilmu. Kita timbang sesuatu dengan ilmu. Surah 5 ayat 48. Allah kata dalam ayat ni, panjang sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepada engkau kitab yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang berada di hadapannya, minal kitab, daripada kitab. Wa muhaiminan alaihi, dan yang memelihara kesemuanya, kitab-kitab yang dahulu, kebenaran yang terdahulu. Fahkum bainahum, maka berhukumlah di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Jadi jalankanlah sesuatu amalan kita kan, semua ni berdasarkan ilmu, berdasarkan firman Allah. Nak beribadah ikut apa yang Nabi bagi tahu, Nabi suruh. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, janganlah ikut hawa nafsu mereka terhadap apa yang telah datang kepada engkau daripada kebenaran. Jadi bila dah datang ilmu kita ni, maka wajib untuk kita buat sesuatu atas dasar ilmu yang benar yang kita telah ketahui tadi. Haram untuk kita mengkhianatinya. Baik. Kemudian daripada Syaddad bin Aus, katanya Rasulullah SAW bersabda, baca hadis ni, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang bijaksana itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu orang yang sentiasa menghisap dirinya dan bekerja untuk kehidupan selepas matinya. Wal ajizu, ajiz ni maknanya lemah. Jadi kalau kita tengok dengan ayat ni punya konteks, al-kayyisu, maka al-ajiz ni kita boleh terjemah kepada apa? Orang yang bodoh lah. Ajiz ni maknanya bodoh. Sebab memang asal makna dia, ajiz ni dia lemah. Tapi kerana berkait dengan al-kayyiz, kayyiz ni maknanya orang yang pandai, maka kita boleh kata orang yang bodoh itu
Yang lemah akalnya itu ialah siapa? Man atba'a nafsahu hawaha, yang mengikuti keinginan diri dia. Apa dia nak itu je semua. Dia tak pedulilah. Dia tak fikir ini ada faedah ke? Tak ada faedah ke untuk akhirat dia ke? Ini sebenarnya bazir ke apa ke? Semuanya. Sia-sia saja ke? Ataupun betul-betul ke boleh beri kebaikan? Jadi wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kehadap Allah. Jadi dia tak buat apa-apa. Jadi dia cuma angan-angan Allah bagi kebaikan je kat dia. Baik. Dan antara sebab beroleh keampunan dan rahmat Allah ialah kerana menahan hawa nafsu. Sebab besar manusia ni dapat keampunan dan masuk syurga. Apa sebab besar dia? Tahan hawa nafsu. Sebab tu antara hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan kan. 7 naungan. Yang antaranya digoda oleh wanita, kemudian dia kata inni akhafullah, dia tahan hawa nafsu dia. Dan golongan pemuda yang duduk di bawah tarbiyah apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kenapa Allah puji pemuda tu dalam hadis tu? Pemuda yang duduk dengan dalam rangka nak ibadah kepada Allah. Maksudnya hidup dia sibuk dengan tu. Sebab pemuda ni sifat dia apa? Masa itulah nafsu banyak. Masa itulah. Tapi Allah kata orang ni dapat naungan sebab pemuda dia hebat. Dia bukan pemuda biasa. Masa zaman dia tak ikut pun macam yang tengok hari ni kan. Dengan hedonismenya. Tapi tak. Itulah orang yang dapat, yang mengekang nafsu dia. Kuat. Menahan hawa nafsu dia. Sebab tu Allah sebut dalam surah 79 ayat 40 ni. Allah puji golongan ni. Surah 79 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, apa? Dengar tak dia orang baca ni? Dengar kalau dia orang baca. Ni memang dah block sound. Tak dengar. Tak dengar. Mute kan? Mute memang tak boleh sebab nanti tak apalah. Tak apalah. Dah kita baca je. Wa amma man, kita baca jugalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan ada pun orang yang dia khafa maqama rabbih. Dia takut maqam kedudukan bagi Tuhannya. Ini lebih tepatlah. Maqam maknanya kedudukan Allah, keagungan Allah. Ketika di akhirat Allah boleh buat apa sajalah untuk diri dia. Jadi pentingnya khauf tadi. Jadi kenapa? Kerana takut kat Allah, maka apa berlaku? Dia pun dapat kekuatan untuk melawan nafsu dia tu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi punca kita dapat kuat lawan hawa nafsu, apa sebab dia? Khauf. Ni rukun ibadah. Tapi tadi orang yang sibuk dengan belajar ya'lamuna zahiran min hayatina, dia hilang semua. Punca dia sebab hubbu dunia. Sebab itulah semua ni rukun ibadah ni dia ada susunan. Pertama mesti ni. Kedua baru ni. Ketiga baru ni. Tak mungkin seorang tu boleh takutkan Allah kalau dia apa? Dia tak faham, dia tak rasa cinta, dia tak dapat. Kemudian dia takkan boleh harap. Kalau dia, macam mana dia nak takut tentang ancaman Allah sedangkan dia cinta dunia. Kemudian seorang itu tak boleh mengharap kepada Allah sedangkan dia takut kehilangan dunia. Kan? Dia takut hilang dunia, macam mana dia nak harap kat Allah? Dia lebih bimbang yang itu daripada dia hilang dia punya amalan dia, amal soleh dia ke iman dia. Demikianlah 3 step turutan ni. Jadi di sini di tengah-tengah orang yang takut kepada kedudukan Allah ni, keagungan Allah di akhirat ni, jadi dia berjaya tahan keinginan nafsu dia. Maka Allah kata apa? Fa innal jannata yal ma'wa. Jadi dia masuk syurga sebab apa? Apa punca masuk syurga? Jaga nafsu.
jaga hawa nafsu. Subhanallah. Ini antara sebab masuk syurga. Baik. Manakala orang-orang yang kerana tak jaga nafsu, itu juga punca utama masuk neraka. Punca masuk neraka, tak jaga nafsu. Tengok surah 46 ayat 20. Saya tak ambil semua ayat ni lah. Ambil satu. 46 ayat 20. Tengok saya terus tunjuk ayat ni. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan pada hari orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Azhabtum. Azhab ni maknanya kamu telah menikmati. Telah pergi habiskan semua. Menghabiskan, menikmati segala kebaikan yang diberi pada kamu di dunia dulu. Hayatikum dunya, di kehidupan dunia. Maknanya apa? Maksudnya dia tak pernah tahan apa-apa pun. Apa dia nak semua dia buat. Dia tak pernah tahan langsung. Kerana apa? Takwa kepada Allah, tak ada rasa diri dia. Dan Allah kata apa? Wastamta'tum biha, dan kamu telah berlibur-libur dengan dia. Jadi hari ini jadi ini punca diazab sebab tak pernah tahan nafsu, semua dia balun je. Jadi fal yauma tujzauna azabal hun, maka kali ini kamu diazab, dibalas dengan azab yang hina disebabkan kamu dulu tastakbiruna fil ard, sombong di muka bumi. Fi ghairil haq wa ma kuntum tafsukun, dengan tanpa kebenaran dan kamu dahulunya tafsukun, banyak melanggar perintah Allah. Fasik ni maknanya kharaja an amrillah. Fasik ni maknanya kharaja an amrillah. Fasik. Orang yang fasik ni apa? Orang yang kharaja an amri, yang dia keluar daripada perintah Allah. Banyak perintah Allah dia keluar. Walaupun satu, itu dikira fasik. Contohnya macam iblis. Iblis. Ketika dia sombong, dia tak nak taat satu je sebab dia tak nak sujud pada Adam. Allah kata fa fasaqa an amri rabbih. Surah 8 ayat 50. Surah 18 ayat 50. Allah kata kat dia, fafasaqa an amri rabbi, lalu dia telah keluar daripada perintah Tuhan dia. Satu perintah je, bila kita keluar, itu fasik. Dan boleh sampai kafir lah. Jadi dia punca kepada diazab oleh Allah. Jadi semua ni, hal-hal ni adalah mendatangkan rosaknya hati. Dengan tidak menjaga hawa nafsu kita ni, maka itu sebenarnya boleh merosakkan hati kita, penyakit kepada hati. Baik, dalam hadis Nabi SAW ada daripada Abu Hurairah, kita tengok hadis ni, innal abda, Nabi kata, innal abda iza akhta'a khati'atan, sungguh seorang hamba itu apabila melakukan satu kesalahan, satu je kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, titikkan satu titik hitam di hatinya, dengan satu titik hitam di hatinya, fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu, lalu apabila dia naza'a ni dia berhenti, cabut, dia lari terus, dia maknanya break emergency, tak buat dah, wastaghfara, dan dia mohon keampunan, istighfar, wa taba, dan dia bertaubat, maknanya azam tak nak buat lagi, ulangi, sukila qalbu, maka dipadamkan, dibersihkan hati dia daripada titik hitam yang tadi. Wa in ada, dan jika dia terus buat, diulangi, zida fiha, ditambahkan titik, hatta ta'luwa qalbahu, sampailah penuh hitam hati dia. Wa huwa ran, itulah nama dia ran. Ran ni apa ni? Selaput. Saya tulis kat sini ran mana? Dan itulah ran, iaitu
selaput kekotoran. Yang ni. Yang tutup hati macam karat. Yang menutupi hati dia. Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Ni surah Al-Mutaffifin ayat 15. Ni surah Al-Mutaffifin. Uh, 83 ayat 15. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi terdapat selaput yang menutupi hati dia kerana apa? Yaksibun, kerana perbuatan mereka mengikut saja hawa nafsu mereka. Jadi ini beberapa poin saya berikan. Punca hati berpenyakit dan hati tu mati ada 14. Cumanya mungkin tak sempat nak tengok semua. Kita ambil hadis-hadis ni ya. Ada ayat ni. Jadi punca hati berpenyakit dan hati mati antaranya apa? Lazim melihat hal-hal yang haram. Lazim, biasa dah. Kat handphone ni kan. Tengok aurat tu haram dah. Scroll Facebook, scroll apa-apa saja TikTok dah tak rasa salah dah. Kita bahkan tak ada istighfar sikit pun. Sebab tu Allah sebut dalam surah ini punca rosak hati. Surah 24 ayat 30 31 ni. Kita tengok part ayat tu bahagian-bahagian atas dia. Surah 24 ayat 30 untuk lelaki. Jadi Allah kata kepada orang lelaki, kullil mu'minin, wahai orang-orang lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk bagi tahu pada orang lelaki yang beriman, Allah perintah Nabi untuk sampaikan pada kaum mukminin, sahabat-sahabat yang beriman ni, untuk mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluan mereka. Zalika azka lahum, itulah lebih bersih. Azka di sini rujuk pada apa? Tafsiran dia iaitu penyucian jiwa. Satu bentuk penyucian jiwa adalah menjaga pandangan. Kadang-kadang kita tazkiyatun nufus ni, kita buat apa penyucian jiwa kita? Kita pergi belajar kan? Baca Quran, penyucian jiwa lah. Pergi dengar tazkirah. Tapi ingat, jiwa ni dia kena selari. Kita dengar tazkirah satu telinga je. Tapi kita tak sucikan mata. Sebab tu ramai orang dia dengar je. Pergi ni. Tapi tengok ini sama juga, tak berubah. Sebab dia tak, Allah kata tak guna ayat, tak ikut ayat ni. Dia tak ikut perintah ayat ni. Ayat ni kata, dengan mata juga itu salah satu cara nak tazkiyatun nufus. Ingat, tazkiyatun nufus biasa orang nampak dengan telinga je. Pergi dengar tazkirah kan. Tapi sebenarnya dia tak jaga mata dia. Jadi satu bentuk kita dapat kekuatan jiwa kita adalah tundukkan pandangan. Dengan macam-macam banyak cara. Ini maknanya apa? Tundukkan pandangan ni maknanya tak sengaja tengok ni. Tak sengaja tengok, tunduklah pandangan kan. Apatah lagi macam mana remaja yang sengaja buka TikTok tengok. Tu maknanya ada tak ayat ni? Taklah. Ayat ni kata Yahud tu tunduk bila ternampak, tunduklah. Tapi hari ni bukan tunduk, pergi cari pula. Facebook pergi cari contohnya, pergi buka pula kan. Itu bukan, ini tak masuk ayat ni dah. Dah langgar ayat ni habis. Itulah punca hati rosak. Jadi ramai lah sebenarnya manusia, orang Islam ni, hati dia, terutamanya remaja yang qalbun marid, hati yang rosak. Sebab itu demikian juga para wanita, perempuan, sama juga. Yaghdudna min absarihin. Tundukkan pandangan. Ini penting sebenarnya. Ingatlah, salah bentuk tazkiyatun nufus adalah tundukkan pandangan. Bukan hanya telinga saja dengar tazkirah, mata tetap khianat. Tidak. Itu bukan, tak akan sucikan jiwa kita. Kemudian watubu ilallahi jami'an. Allah kata dalam ayat ni penutup ayat 31 tu, taubat. Dengan jaga mata, kemudian Allah perintah untuk watubu ilallah. Jadi maksudnya bahkan yang tak sengaja tengok pun tundukkan pandangan, dan Allah perintah juga untuk apa? Bertaubatlah kepada Allah juga. Apatah lagi yang lebih daripada itu. Jadi pada hari ini, pada saya, ayat ni kita punya zaman sekarang jauh lebih teruk daripada ayat ni. Kan? Maknanya dah jauh lagi. Zaman fitnah hari ini zaman yang lebih dahsyat lah. Tak boleh nak elak. Jadi cara dia dengan satu lagi, bertaubatlah kepada Allah semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beroleh kejayaan. Baik. Balik pada ayat tu. Lazim mendekati hal-hal yang haram. Ini satu juga.
mendekati hal-hal yang haram. Samalah tadi, mata dia tak tundukkan mana itu hal haram, melihat dekat dengan hal-hal haram, iaitu merokok ke haram, fatwa kan. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Kemudian lazim meremehkan dosa-dosa. Lazim ni maknanya biasa. Dosa tu dah rasa kecil je dah. Ni semua berkaitan dengan tiga-tiga ni. Ni tiga ni lebih kurang. Dia remehkan dosa. Apa antara dosa besar yang Allah kata dosa dia besar, tapi orang remehkan? Apa dia? Dosa besar tapi orang rasa kecil je. Buka surah 20 ayat 99 100. 20 ayat 99. Ya Allah cerita, ni kisah-kisah dalam Quran, kisah yang hebat. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Demikianlah kami kisahkan kepada engkau Muhammad daripada berita para nabi ni, berita-berita ni yang benar-benar telah berlaku dulu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan benar-benar kami sendiri telah berikan kepada engkau dari sisi kami istimewanya. Apa dia? Peringatan ini, sebuah peringatan yang hebat, iaitu Quran. Di Quran ni hebat. Allah kata apa? Man a'rada anhu, maka barang siapa yang meninggalkannya, berpalingnya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka dia sesungguhnya telah memikul pada hari kiamat dosa besar. Bayangkan betapa ramai orang tinggalkan Quran, tapi dia rasa dosa kecil. Kan? Betapa ramai orang yang tinggalkan peringatan Allah tapi dia rasa dosa kecil. Belajar. Tak nak. Jadi ini sebenarnya dosa besar, jadi dia remehkan nilai dosa tu, sebab tu tak takut. Sebab tu banyak berlaku orang Islam sendiri tapi dia khianati ajaran Islam. Baik. Hadis-hadis Nabi banyak juga berkaitan dengan ayat ni, diremehkan nilai dosa-dosa yang besar sebenarnya di sisi Allah. Contohnya hadis ni, innal mu'minu yara junubahu ka'nahu qa'idun. Saya tak terjemah. Hadis ni tentang orang beriman yang melihat dosanya seperti dia duduk bawah gunung yang nak runtuh. Yang yakhafu an yaqa alaih, dan dia bimbang gunung itu hempap dia. Ni orang beriman, dia tengok dosa kecil tapi dia rasa macam gunung nak hempap dia. Dosa kecil dia rasa gunung nak hempap dia. Sebab tu dalam satu kata-kata saya tengok siapa nama dia, la tuqiranna saghiratan, dia kata. La tuqiran la tuhkiranna saghiratan. Innal ibala minal hasa. La tuhkiranna saghiratan. Janganlah engkau meremehkan sesuatu yang kecil, dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, kerana sesungguhnya gunung yang besar itu adalah daripada batu-batu yang kecil. Ni nak jaga hati lah ni. Jaga semua. Baik. Jadi tadi mata, jaga mata tadi. Jangan meremehkan dosa-dosa. Jadi sikap orang beriman, dosa yang dilihat tadi macam nak, seperti hadis Nabi ni, yakhafu an yaqa alaih, nampak macam gunung nak hempap dia. Manakala orang yang fajir, orang yang cenderung kepada kejahatan ni, wa innal fajira yara zunubahu kazubabim marra ala anfih. Sesungguhnya orang-orang yang fajir ini melihat dosa-dosanya itu macam lalat yang hinggap di hidung. Itu saya terjemahkan ni. Daripada Anas bin Malik dalam hadis yang lain. Ni Anas bin Malik sebutkan keadaan dia ketika melihat, ini zaman Anas bin Malik ni. Dia beritahu kat murid-murid dia. Jadi Anas bin Malik ni siapa? Sahabat Nabi. Zaman dulu ni,
pun dah berlaku dah, maknanya remehkan dosa, apatah lagi zaman kita. Dia kata innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum min sya'rin. Sesungguhnya kamu mengerjakan satu dosa yang kamu anggap di atas hadapan mata kamu macam senipis rambut. Tipis je. Sedangkan inna kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubiqa. Sesungguhnya kami dulu memandang apa yang kamu buat ni pada zaman Nabi dulu dosa besar tu. Tapi kamu hari ni rasa dosa kecil je. Kenapa? Rosaknya hati dah. Penyakit hati dah berluasa. Dan meremehkan dosa lagi iaitu apa? Sampai dia menzahirkan dosa dia. Ni dalam ayat, dalam hadis juga Sahih Bukhari juga, Nabi kata kullu ummati mu'afah. Setiap umatku akan diberikan keampunan illa mujahirin, kecuali orang yang menjaharkan dosa dia. Nampakkan dosa dia terang, tak malu lagi dah. Dah tak nampaklah itu dosa. Apa ciri-ciri dia? Iaitu dia lakukan maksiat lalu dia cerita ke orang lain yang dia buat tu. Wahai fulan, aku semalam buat ini, buat ini. Itulah antara punca penyakit hati bertambah. Dan yang keempat, tidak mengendahkan peringatan Quran. Dalam surah 43 ayat 36 ni, Allah kata wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, muqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu jadi pendamping untuk diri dia. Jadi syaitan akan kuasai dia. Dia akan merosakkan hati dia. Kemudian tidak mentadabbur ayat-ayat Allah. Allah tanya dalam surah 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu telah terkunci. Di situ maksudnya boleh mematikan hati kerana tidak mentadabbur Quran. Baik, saya ringkaskan terus. Antaranya juga ialah banyak lakukan perkara yang sia-sia, yang tak ada kaitan dengan akhirat. Ini hadis ni penting daripada Abdullah bin Umar. Katanya la tuksirul kalam. Janganlah kamu banyak bercakap-cakap. Bi ghairi zikrillah. Selain daripada apa? Berzikir kepada Allah. Tanpa berzikir kepada Allah pun, selain daripada perkara yang berkaitan dengan peringatan Allah. Jangan kamu banyak berbicara tapi tak ada manfaat, faedah. Tak ada kait dengan akhirat. Tak ada kait dengan peringatan Allah. Fa inna kasratal kalami, kerana sesungguhnya banyaknya berbicara demikian dengan tanpa peringatan Allah ni, qaswatun lil qalb, boleh mematikan hati, boleh mengerahkan hati. Wa in a'badan nas wa inna a'badan nasi minallahi qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada rahmat Allah ialah manusia yang keras hati dia dan mati hati dia. Jadi punca dia adalah banyak sibukkan diri kita ni berbicara yang tak ada kaitan, yang buang masa. Sebab tu kalau dalam surah 4 Allah beri garis panduan, bicara apa yang ada faedah dan boleh membersihkan hati. Surah 4 ayat 114. Surah 4 ayat 114. Ni poin nombor 14 tu saya pergi ni. Poin nombor 14. Surah 4 ayat 114. Jadi Allah kata la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada sebarang kebaikan pada banyak bicara-bicara mereka manusia ni.
Manusia ni memang sifat dia suka memang berbicara. Kalau jadikan kita bercakap. Tapi banyak rupanya tiada kebaikan sikit pun. Illa kecuali siapa? Man amara bi sadaqah. Orang yang mengajak sedekah. Au ma'ruf, orang yang mengajak kepada ma'ruf. Ma'ruf paling besar adalah ajak tauhid kepada Allah. Au islahin bainan nas, dan juga perbaiki hubungan sesama manusia. Baiki ilmu, baiki amalan. Inilah bicara yang baik. Tiga bicara baik. Ajak kepada sedekah. Bilmal, sedekah dengan harta, ataupun sedekah juga adalah ajak kebaikan. Daripada perkataan sedekah, kita benarkan kebaikan yang sampai, yang Nabi ajar, kita sampai kepada orang lain. Kemudian au ma'rufin, ajak kepada mentauhidkan Allah, au islahin bainan nas, dan memperbaiki sesama manusia dari segi ilmu dia dan juga amalan dia dan harta dia. Betul Allah kata, wa may yaf'al zalika ibtigha amradatillah. Siapa yang buat demikian demi mencari redha Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Kelak kami akan beri dia ganjaran yang agung. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sabda, la tuksirid dhahik. Janganlah kamu banyak ketawa, banyak seronok. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Kerana apa? Banyak ketawa ni matikan hati. Dalam hadis yang lain lagi Nabi kata, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak kurang ketawa dan banyak nangis. Jadi banyaklah menangis untuk ubah hati ni juga. Dan antara lagi yang celaan lagi daripada Allah, daripada Rasul kepada umat yang suka buat orang ketawa, tapi dalam keadaan mengada-adakan cerita. Ini Nabi kata, wailun lillazi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu wa wailun lahu. Celakalah orang yang bercakap, kemudian cakap dia tu cakap bohong, bukan betul-betul pun, buat lawak ya, saja macam lawak tu, reka-reka je cerita dia buat, tapi nak buat orang ketawa. Konon-kononnya hidup ni kan kena seronok. Itu kesilapan dia. Ini semua menyebabkan hati mati. Menyebabkan hati mati. Jadi kalau dia kata orang macam ni adalah celakalah bagi dia, celakalah baginya. Wa'iyyazubillah. Jadi itulah antara cara untuk kita langkah penyucian jiwa. Saya bagi 3, berpegang teguh dengan Quran, banyakkan istighfar dan bertaubat. Dalam hadis Nabi SAW, antaranya berpegang teguh dengan penyucian jiwa ni apa? Dalam solat. Berpegang teguh dengan Quran ni, dengan ajaran dia, dengan ilmu. Rajinlah belajar tadabbur Quran, rajinlah untuk memahami Quran. Cari jalan tu. Supaya apa? Solat ini, kita solat baca Quran tu jadi qurrata ayun. Waju'ilal qurratu aini fi solah. Nabi dijadikan rasa indah dalam solat, disuka dengan wahyu. Ini tanda hati yang suci, hati yang salim. Kemudian selalulah inabah, kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi aktsara min 7 marrah. Karena aku ini bertaubat kepada Allah pada satu hari 70 kali sehari. Ini cara-cara untuk langkah penyucian jiwa. Dan yang seterusnya, perbanyakkan mengenal nikmat Allah. Seperti mana Allah sebut dalam surah 2152, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Jadi sampai sini dah dulu untuk perbincangan kita berkaitan dengan bahagian ketiga ni, iaitu hati yang berpenyakit. Berlindung daripada Allah, daripada hati yang tidak puas, hati yang berpenyakit, dan juga hati yang mati. InsyaAllah nanti nota ni dah saya bagi pada kelas lah.
Baik, qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir dalam Zoom ni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.